Okey, ini objektif dia ya. Mengenal pasti dan uraikan ciri-ciri penting pasukan yang berkesan dan memahami kepentingan kerjasama dan lain-lain. Menjelaskan misi, objektif dan matlamat pasukan dan juga membangunkan rancangan untuk mencapai maklumat. Melaksanakan peranan mereka sebagai ahli pasukan dengan berkesan. Memperoleh kemahiran yang berkesan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ini objektif dia. Saya baca satu-satu ya. Okey, siapa yang patut hadir untuk pengurus untuk team building ini ya? Okey. Untuk kursus team building ini, okey, direka ya. Untuk pengurus, eksekutif, ketua jabatan, pengawas dan sesiapa sahaja yang bekerja secara kumpulan. Okey, saya sekarang ni nak share pula kos konten ya, kos konten dia. Okey. Kos konten dia yang pertama, ciri-ciri ahli pasukan. Kita akan ajar atau bagi penerangan berkenaan dengan ciri-ciri ahli pasukan ya. Okey, orang yang merasa diri mereka itu superstar atau mereka merasa mereka lebih cemerlang dari ahli pasukan yang lain biasanya tidak sesuai dengan persekitaran berkumpulan dengan baik kerana mereka sudah biasa melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka sering memandang rendah kepada rakan yang kurang berprestasi yang mungkin dilihat sebagai tidak bermotivasi. Jadi mereka yang merasa diri mereka superstar, lazimnya mereka negatif. Jadi mereka ini sering ditolak oleh pasukan. So kita nak cuba ajar atau bagi bimbingan kepada para peserta untuk menangani masalah ini. Yang kedua, ciri-ciri kumpulan produktif. Okey, dalam ini apabila orang bekerja bersama sebagai pasukan, mengikut langkah-langkah ini, komunikasi, kepercayaan dan produktiviti akan meningkat dengan ketara dalam kalangan ahli pasukan. Ini dia. Ya. Itu yang nombor 2. Nombor 3, menyatukan pasukan. So kita akan ajar bagaimana menyatukan pasukan ya. Apabila membina pasukan, pemimpin harus mempertimbangkan kemahiran asas yang diperlukan oleh ahli kumpulan. Apabila mengatur pasukan, seseorang harus cuba untuk berkumpul di kumpulan individu yang memiliki satu atau lebih daripada setiap kualiti ya. Setiap kualiti. Input setiap satu adalah penting dalam mencapai pasukan yang produktif dan seimbang. Keempat, peranan ketua pasukan agar pasukan berfungsi dengan baik dan mengekalkan komunikasi yang baik dengan organisasi induk, perlu ada pemimpin yang ditetapkan. Ketua pasukan boleh dilantik oleh ahli pasukan dari kalangan kumpulan. Okey, 5, peranan ahli pasukan. Peranan penting yang perlu dilakukan oleh ahli pasukan mungkin mengambil sedikit masa menjadi sebahagian daripada tingkah lakunya sejak banyak latihan dan kerja mereka sebelum ini. Pengalaman telah menekan mereka dengan pencapaian individu. Dalam satu pasukan, situasi setiap ahli mesti saling bergantung ya. Yang ke-6, which is yang terakhir, fasa-fasa
pembangunan pasukan. Pasukan adalah entiti hidup. Ia terbentuk dari fasa awal hingga matang. Satu aspek perkembangan ini ialah sikap atau hubungan ahli baik dalam pasukan maupun dengan ketua pasukan. Selepas mencapai fasa yang diperlukan, pasukan perlu sentiasa berwaspada dengan keperluan pasukan dalam kemahiran pembangunan, pengurusan konflik, pembinaan kepercayaan dan peningkatan sikap. Apabila perubahan berlaku yang menjejaskan tugas pasukan keahlian atau bidang lain, kebimbangan ia adalah perkara biasa bagi pasukan untuk mengulangi kitaran fasa yang diperlukan. Okey, sampai situ saja. So, kita punya trainer atau konsultan, tenaga pengajar kita akan membimbing atau mengajar anda untuk menangani masalah atau konflik dalam pasukan berkumpulan, ya. Jadi team building adalah kos yang dapat membantu perkara ini, ya. Dengan itu sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum.